السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke malam yang berapa ni? 24 ni. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada malam yang ke-24. Ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di mana tidak semua orang yang beriman ni tidak semua mereka berkesempatan untuk beribadah di hari yang ataupun di malam yang ke-24. Sebahagian mungkin di antara teman-teman kita, mereka ada yang sudah meninggal ataupun di antara mereka ada yang uzur dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita sampai kepada 24. Ini merupakan nikmat yang mesti kita syukuri bersama. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan tentang perkara-perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana perkara ini berkaitan dengan sunnah, amalan-amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yaitu berkaitan dengan doa di dalam sujud. Memperbanyak doa di dalam sujud. Kita tahu ni mulai zaman kita balik, apabila kita mengerjakan solat, sama ada solat wajib ke solat fardu ke solat sunnah, yang biasa kita baca tidak lain Subhana rabbiyal a'la. Kan? Tidak ada berubah. Tidak ada berubah. Padahal bacaan sujud tu banyak. Di antaranya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang Subhana rabbiyal a'la. Ada yang Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ada juga yang berbentuk Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamati dan sebagainya. Bermacam-macam, berjenis-jenis bacaan dalam doa sujud. Nah, yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini ialah berkaitan dengan amalan memperbanyak doa dalam sujud. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita ni untuk membanyakkan doa di dalam sujud. Jangan hanya kita membaca satu lafaz ataupun satu jenis bacaan saja, seperti membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ataupun Subhana rabbiyal a'la. Tetapi ketika kita sujud, banyakkanlah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita nak memohon perkara yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Okey. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni nahaitu inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan." Ketahuilah, sesungguhnya aku ni dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Ini yang anda ambil hadis daripada website Imam Ibn Baz. Dalam ada redaksi yang lain juga yang tak sama dengan ni. Fa'ammar ruku', jadi dalam rukuk dan sujud tu memang kita dah confirm lah. Dimakruhkan ataupun dilarang untuk membaca Al-Quran. Tak boleh. Rukuk dan solat jangan baca Quran. Seperti membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, ataupun dalam sujud baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, tak sesuai. Ataupun dalam rukuk nak baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tak sesuai. Baca apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas tentang pelarangan membaca Al-Quran dalam sujud dan dalam rukuk. Manakala fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabbah. Adapun dalam rukuk maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rukuk? Iaitu dengan memperbanyak bacaan-bacaan ta'zim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ataupun yang tadi boleh kita baca Subhana dzil jabarut
wal malakut wal kibriyai wal 'azamati. Ini dalam rukuk. Tetapi wa amma sujud fajtahidu ad-du'a. Wa amma sujud, apa maksudnya? Adapun di dalam sujud fajtahidu fihi. Apa makna ijtahidu? Maria bersungguh-sungguh. Ijtihad, bersungguh-sungguh. Ini tengok ni perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sujud tu, ijtahidu fihi du'a. Bersungguh-sungguhlah dalam sujud itu membaca doa. Banyak membaca doa. Doa apa saja. Tak kira doa itu berkaitan dengan perkara dunia, kita nak minta tentang apa ni? Tentang rizki, kelancaran dalam rizki, ataupun kita nak minta zuriat ataupun pasangan. Apatah lagi yang berkaitan dengan akhirat. Ini sangat dianjurkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan daripada siksa kubur, ataupun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan daripada siksa di akhirat. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ketika kita sujud tu, Allahu akbar. Ketika kita meletakkan dahi kita ke tempat sujud, ketika itu kita berdoa. Sebab kenapa? Sujud itu adalah sebaik ataupun sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu kita merendahkan diri. Kita ni mengakui bahawa kita ni amat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membanyakkan doa. Ingat ni, ini salah satu termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Nah, di dalam hati saja boleh kan? Okey, nah. Sebab ini adalah doa. Doa ni mesti diucapkan dengan lisan. Kalau dia tidak diucapkan dengan lisan, ini bukan doa. Ini kata Imam Nawawi. Mesti diucapkan dengan lisan. Jadi ketika kita sujud, kalau nak berdoa, tak cukup kita menyebutkan dalam hati. Mesti dikeluarkan dengan lisan. Sebut. Itu doa. Yang kedua, berkaitan dengan bahasa. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, boleh ke kita guna bahasa Melayu? Ini perbincangan ulama lah. Perbincangan ulama. Sebagian ada yang mengatakan boleh, tapi jumhur mengatakan tidak boleh. Mesti dia diucapkan ataupun dilafazkan dengan bahasa Arab. Okey. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, boleh berdoa dengan selain bahasa Arab, tetapi doa itu ialah doa yang warid daripada baginda Nabi. Doa maksur, doa yang telah datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah, boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Cuma selain doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilafazkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Untuk itu lebih kita hati-hati. Ini lebih kita hati-hatilah. Sebab solat itu adalah semuanya menggunakan bahasa Arab. Lebih hati-hati kita menggunakan bahasa Arab. Macam mana caranya Ustaz? Hafalkanlah. Kita ni nak doa apa? Berkaitan dengan akhirat, nak minta syurga, nak minta kita diselamatkan daripada neraka. Hafalkan doa-doa yang berkaitan dengan diselamatkan daripada siksa neraka. Seperti contoh, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apatah lagi di bulan Ramadan ni. Ini kesempatan emas bagi kita ni, kesempatan baik, kesempatan agung bagi kita. Ketika kita solat tarawih tu, banyakkan kita berdoa. Betul. Kenapa? Ini adalah qiyamul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu itu adalah qiyamul lail. Salah satunya setelah tarawih. Nah, Ustaz kata tadi kita boleh berdoa tadi dan doa yang lain dalam masa sujud tadi. Dan adakah kita tak perlu lagi baca yang doa biasa itu, ataupun kita masih baca doa yang itu cuma kita tambah? Okey, baik. Jadi kita bebas sebetulnya. Tatkala ketika kita sujud, dia ada dua option. Yang pertama, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali, lepas tu banyakkan doa. Lepas baca 3 kali ini, baru kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ataupun ketika sujud kita terus baca doa ni, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contoh kita sujud daripada ruku,
turun sujud. Lepas tu dahi kita tampalkan di bahagian tempat sujud, terus kita memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kalau anda perhatikan di masjid-masjid, di surau-surau, ketika anda berdekatan bersebelahan dengan jemaah ni, mereka hanya fokus kepada doa ni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal itu dianjurkan. Tengok ada terusan hadis dia ni, tengok sambungan dia. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaminun ayyustajaba lakum. Doa yang dibaca dalam sujud tu qaminun. Apa qaminun? Dijamin. Ayyustajaba, dimustajab, dijamin dikabul doa yang dibaca dalam sujud tu. Cuma alihnya ni, kita masyarakat muslim banyak yang tak tahu. Padahal ini dalam sujud ni adalah momentum. Tempat ataupun masa terbaik untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada waktu itu doa sangat mungkin dikabulkan. Sebab baginda Nabi sebut faqaminun ayyustajaba lakum. Kita minta kesembuhan kepada Allah, baca dalam sujud, ya Allah isfi marda, isfi mardi, isfi mardana, isfi marda abi, isfi marda ummi. Baca, nak minta rezeki, ya Razzaq, ya Qawi ya Matin, urzuqni, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa unini bifadlika amman siwa. Baca dalam sujud tu. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqamahkan dalam berbuat kebaikan. Kita baca dalam sujud tu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin bisu'in fatawaffani ghairu maftun. Allah, kita nak minta kecintaan kepada Allah, baca dalam sujud tu, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Baca, banyakkan doa dalam sujud ni. Banyakkan doa dalam sujud. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan. Dalam hadis lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang bermaksud sedekat-dekatnya seseorang dengan hambanya ialah dalam keadaan sujud. Tengok ni, paling dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Kenapa kita tak mau berdoa dalam keadaan sujud? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Lalu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksirud du'a, banyakkanlah doa. Kau nak minta apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran disebutkan Ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepada aku perkenankan, aku kabulkan. Minta di mana? Di waktu sujud, selepas solat, di antara dua azan, selepas hujan. Itu ni di antara di antara doa-doa yang mustajab. Terutama dalam waktu solat ni. Terutama dalam waktu solat di dalam sujud. Banyakkan berdoa. Sekarang soalan dia, ni yang kita perintahkan berdoa dalam sujud ni dalam solat fardu ke ataupun dalam solat sunnah? Dalam solat sunnah. Kalau solat fardu boleh tak? Boleh. Dua-dua boleh ya? Terhad ke? Sebab bila jemaah kita imam mimpin jemaah, jadi orang banyak urusan kat belakang sana. Ada yang perlu lama, ada yang tak boleh cepat. Okey. Nah. Jadi macam mana? Okey, baik. Ana di sini berdasarkan jumhur ulama, doa yang dianjurkan dalam sujud ni dia sebetulnya tak kira sunnah ke fardu ke. Yang penting orang itu sujud melakukan solat fardu ataupun sunnah, boleh membanyakkan doa. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan juga Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, dan juga dikatakan oleh Syekh bin Baz. Tengok ni perkataan beliau rahimahullahu taala. Kata Syekh bin Baz, ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض وصلاة النفل لعموم الحديثين المذكورين. Tidak ada beza, sama ada pada solat fardu ataupun solat sunnah. Dianjurkan untuk membanyakkan doa dalam sujud. Kenapa? Li'umum al-haditsaini al-madhkurain. Sebab dua hadis ini umum.
Baginda Nabi SAW yang suruh kita berdoa tu, fa'aksiru fihi du'a, fajtahidu fihi du'a, perintah dia umum. Baginda Nabi ini tak sebut secara spesifik sama ada dalam solat fardu ke ataupun dalam solat sunnah, tapi semua solat. Itu dia. Jadi sama ada cuma kalau jadi imam dikena perhatikanlah. Kalau jadi imam, jangan dia membanyakkan doa dalam sujud. Kasihan makmum. Sebab makmum dia terdiri ada orang tua, ada orang yang mempunyai hajat, ada yang juga ni sakit perut. Jadi kalau makmum ni tengok imam sujud lama manakala solat subuh kan, makmum ni ada yang sakit perut. Oh, bila imam ni nak bangun, saya pun dah sakit perut, tak boleh tahan. Aduh, dia boleh tak khusyuk. Jadi makanya kalau jadi imam ni mesti dia ada perhatian. Tengok makmum di belakang tu siapa. Kalau muda-muda okey lah. Tapi kalau yang tua-tua ni belakang sudah macam goyang, lutut sudah mulai macam ni, kena perhatikan jugalah. Kecuali kalau solat sendirian. Kalau solat sendirian nak doa 1 jam pun dalam sujud tak ada masalah. Boleh semua doa baca. Yang terdapat dalam sunnah tu baca semua, tak ada masalah. Selagi dia mampulah. Tapi kalau solat berjemaah dengan orang lain, pastikan dululah makmum ni siapa makmum di belakang tu. Tu dia berdoa berdoa dalam sujud. Kalau macam tu kita mesti hidupkan sunnah. Sebab sunnah ni mulai hilang. Kalau kita tengok kan di surau kan, mana ada orang berdoa dalam sujud kecuali mereka yang ada ilmu. Kita pun macam tak pernah dengar ada sahabat kita yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Yang dia baca sentiasa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana. Tak ada masalah, tak ada salah. Cuma pengamalan terhadap sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sebut, baginda Nabi suruh kita banyak doa dalam sujud. Itu dia. Tapi ini dalam solatnya, bukan hanya dalam sujud semata. Sujud tu apabila melakukan solat. Kalau hanya sujud, tak dianjurkan. Tiba-tiba sujud berdoa, bukan. Tetapi yang dimaksud membanyakkan doa dalam sujud ni apabila dia melakukan solat, sama ada solat fardu ataupun sunnah. Okey, baik. Nah, orang banyak berdoa dalam sujud tu dalam sujud terakhir saja. Semua sujud. Bukan hanya sujud terakhir, semua sujud. Sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan seterusnya. Jangan hanya berdoa di sujud akhir. Sebab perintah sujud ni dia umum. Meliputi semua sujud. Nah, baik. Ada soalan tak berkaitan dengan ni? Kejap Intotorlah doktor. Mungkin ada soalan. Ada soalan tak berkaitan dengan ni? Tak ada Okey, kalau tak ada kita sambung. Kita masih lagi ada waktu 10 minit. Okey, baik. Di antaranya lagi sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini penting juga. Mungkin banyak ni lah, banyak dibahaskan di masjid-masjid ataupun kita boleh dengar banyak mendengar di YouTube ataupun di Facebook, banyak lah. Apa dia? Okey. Memakai slipper. Memakai slipper dimulakan dengan yang kanan. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Kalau kita nak tahu bukti dia bahawa sunnah ini banyak ditinggalkan, tengok nanti selepas kita solat tarawih, tengok macam mana mereka pakai slipper. Betul. Kalau pun perhatikan, memang banyak. Kebanyakan daripada mereka terus pakai je. Dia tak mengambil kira sama ada dia nak pakai daripada sebelah kanan ke ataupun sebelah kiri. Yang penting dia pakai slipper. Yang penting slipper dia tak hilang. Itu je. Padahal kalau kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW, Islam itu sangat detail. Kita diajarkan pelbagai hal. Hatta kita memakai slipper dimulakan dengan bahagian kanan. Tengok ni, baginda Nabi SAW bersabda sebagaimana daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang macam ni, kadang kita tahu hadis ni, kita tahu ilmu ni, tapi kadang kita tidak amal. Bila kita nak amal, apabila ada pencerahan baru, apabila kita mendengar tazkirah baru daripada ustaz, baru ketika itu kita ada kemahuan untuk mengamalkan hadis ni. Memang kita banyak ilmu sebetulnya, banyak ilmu.
Tapi kadang ilmu tersebut banyak yang tidak pakai. Sebab kita terlupa. Untuk itu mari kita hidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan ni. Kayak di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Yang bermaksud sesiapa di antara kamu yang nak memakai selipar. Al-inta'ala ni maksudnya memakai selipar ataupun sandal. Bukan hanya selipar, kasut ke apa ke, alas kaki. Kalau bahasa seberang disebut alas kaki. Nah, falyabda' bil yamin, maka mulakanlah daripada bahagian yang kanan. Ini perintah. Tapi pada tadi ada perintah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib pun, tetapi sunnah. Sangat digalakkan. Kalau kita ikutkan perintah ni, bermakna kita akan mendapatkan pahala daripada baginda Nabi SAW. Bayangkan, ini termasuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya memakai selipar dari bahagian kanan saja, kita dapat pahala. Dan mungkin sahaja pahala inilah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat berguna kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sesiapa yang beramal kebaikan 1 biji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Termasuk ni memakai selipar daripada bahagian kanan. Okey. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Jadi kalau kita nak pakai selipar, mulakan dari bahagian kanan. In the opposite, kalau kita nak tanggalkan selipar tu, kita nak lepas selipar tu, maka kita mulakan daripada yang kiri. Kata baginda, wa idza naza'a falyabda' bishimal. Sedangkan jika hendak melepaskannya, maka mulakan daripada bahagian kiri. Kenapa dia? Litakunil yumna awwalahuma tan'alu wa akhiruhuma tunza'u. Hendaklah sandal yang kanan menjadi yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali dilepaskan. Okey. Al-Khattabi menyebutkan dalam Ma'alimus Sunan ini, masya-Allah, ini imam besar yang mempunyai kitab Ma'alimus Sunan. Kata Imam Al-Khattabi, bila sudah diketahui bahawa tujuan dari memakai sepatu ataupun kasut adalah menjaga dan merawat kaki, maka lebih diketahui lagi bahawa memakainya dari yang kanan terlebih dahulu menambah penghormatan terhadapnya. Demikian juga dengan melepaskannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dan sesungguhnya Nabi ketika bersuci memulainya dari yang kanan baru kemudian yang kiri. Inilah termasuk perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulakan semua dengan bahagian kanan. Kecuali ada beberapa lah yang dimulakan dengan bahagian yang kiri, termasuk ketika dia masuk ke tandas. Dia dimulakan dengan yang kiri. Apa lagi yang dimulakan dengan yang kiri? Masuk rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Kanan ke kiri? Kanan. Masuk kiri. Kan? Nah. Anda pun dah terlupa dah. Masuk ke kanan. Masuk kanan keluar kiri. Masuk kanan keluar kiri kan? Okey. Nah, cuba tengok lagi nanti, takut tersilap pula ni. Baik. Okey, lepas tu hal itu mengisyaratkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. La haula wala quwwata illa billah. Tengok ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, sangat menyukai memulakan dari bahagian yang kanan. Makan dengan tangan yang kanan. Sama ada dalam memakai selipar. Lepas tu sikat rambut. Sikat rambut dimulakan dengan bahagian yang kanan. Kalau kita sikat rambut di bahagian yang tengah, kan? Tengah-tengah kan? Tapi baginda Nabi SAW di bahagian yang kanan. Sebab baginda Nabi SAW ketika dia sikat rambut, dia dah bagi dua, belah dua macam ni. Sekarang kalau belah dua ni macam tak sesuai dengan zaman, kan? Kalau dulu baginda Nabi SAW, sebab rambut baginda Nabi ni dia beralun kan? Dia bagi dua, sangat rapi. Sentiasa baginda Nabi SAW menyikat rambutnya. Jadi di bahagian yang kanan. Jadi kalau kita nak sikat rambut, bahagian dari kanan dulu, bukan bahagian tengah. Tapi kalau kita nak kebelakangkan rambutnya, macam mana kita nak mulakan di tengah? Dari bahagian yang kanan. Kalau kita nak kebelakangkan, maknanya kita macam ni lah, kan? Mulakan di kanan yang dulu, bukan yang tengah. Ikut sunnah baginda Nabi SAW. Wa tuhurihi, bersuci. Ketika baginda Nabi SAW bersuci,
ambil wudu kan, dimulakan dengan yang kanan. Ketika dia bersuci daripada hadas besar, dari junub. Baginda Nabi SAW akan menyirami badan baginda Nabi SAW dengan air daripada bagian yang kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, bahkan di sini disebutkan dan dalam segala hal baginda Nabi SAW mulakan daripada bahagian kanan. Ini adalah sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan, terutama di negara Nusantara ni. Sama ada di seberang ataupun sini banyak dan tidak dihiraukan. Yang terpenting dia pakai selipar. Yang terpenting dia berasas bersuci. Yang terpenting dia berjaya melakukan sesuatu, tak kisah sama ada dia nak mulakan dengan yang kanan ke ataupun yang kiri. Nah, okay. Kira ada soalan berkaitan dengan ni? Nah, zaman Nabi ada slipper. Ya. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Tak ada jam. Tak ada jam. Ya, tak ada jam. Sekarang ni, kalau kita rasa mana lebih mulia tangan kanan atau tangan kiri? Okey, nah. Jadi, kebanyakan orang sekarang suka pakai tangan kiri. Okey. Tapi kalau bagi saya pendapat saya sendiri, Ya. saya memang suka pakai tangan kanan. Ya. Betul. Okey, Aku nah. tak tahu ada pahala ke tak ada pahala, tapi kita lebih utamakan tangan kanan. Ya, tadi disebutkan kan, hatta fi sya'nihi kullihi. Dalam segala apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW itu dimulakan dengan tangan yang kanan. Okey. Memakai jam ni perbuatan yang baik kan? Kan, untuk kita mengetahui tentang waktu kan. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada hadis ini menunjukkan bahwasanya dia menyuruh kepada kita untuk memulakan sesuatu daripada yang kanan. Kalau macam jamnya, mana yang lebih baik? Adakah kita pakai di bahagian tangan yang kiri ataupun kita pakai di tangan yang kanan? Kalau menurut anda sendirilah. Menurut anda sendirilah. Apa ni? Sorry. Sebab yang biasa tu dia dipakai tangan yang kiri kan? Kenapa dia dipakai dengan tangan yang kiri? Lebih selesa ke atau macam mana? Sebab dia kata kalau tangan kanan ni dia banyak bergerak. Oh, banyak bergerak. Dia takut jamnya rosak. Oh, Rosak macam ni baru tu. pula. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Mana sekiranya yang lebih sesuai. Mana yang lebih sesuai. Tapi pada pandangan anda sendiri, lebih baiknya tangan kanan. Sebab tangan ini adalah tangan yang lebih mulia. Tangan yang lebih mulia. Manakala tangan yang kiri ni, dia okey. Kalau kita nak ikut kebiasaan tak ada masalah sebetulnya. Cuman kalau kita nak niatkan supaya kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW, pakai daripada tangan yang kanan. InsyaAllah itu lebih baik. Anda pun setuju dengan pendapat itu. Lebih baik dipakai dengan tangan yang kanan. Kalau nak pakai dengan tangan yang kiri tak ada masalah, no problem. Sila. Sebab ini adalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu terkadang juga menjadi hukum lah, hukum adat. Kadang orang yang memakai sesuatu yang tidak sesuai dengan adat kadang juga disalahkan. Nah, tengok kalau dia dia kira baik menggunakan jam tangan di tangannya kan, silakan. Kalau lebih baik tangan kiri, silakan. Tak ada masalah. Ada opsi. Cuma itu tadilah, kalau kita nak ikutkan pada hadis Nabi fi sya'nihi kullihi, pada semua apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dimulakan dengan tangan yang kanan. Nah, tafadhal. Ada soalan lagi tak? Cukup ya? Oh, sudah 6.30 ni. Kita cukupkan ya? Okey, nah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan keampunan, keridhaan. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, bersama para syuhada, awliya dan salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.